Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'alil ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih sayangkan kita. Allah Subhanahu wa taala masih bagi taufik dan hidayah pada kita. Maka dengan itu dapatlah sama-sama kita berada dalam majlis pengajian ilmu tajwid. Bagaimana kita nak menyebutkan sebutan huruf-huruf hijaiyah dalam Al-Quran yang betul. Kita menggunakan kitab Tajwidul Quran Resam Osmani Haji Abdul Qadir Leong. Alhamdulillah. Hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, ibu, ayah, abang, kakak, adik-adik, anak-anak, tuan-tuan hadirin pendengar, muslimin, muslimat, penonton yang dirahmati Allah Ta'ala. Pada hari ini kita menyambung, teruskan episod kita yang kedua, sambungan daripada minggu yang lalu, episod yang sebelumnya, yang mana kita telah membicarakan bagaimana kita nak menyebut huruf-huruf di dalam Al-Quran yang 29, iaitu pada episod yang lepas kita sudah sampai ke huruf mim, ya, mim. Maka pada hari ini kita akan teruskan dengan huruf yang ke-25, iaitu nun, ya, nun. Baiklah. Di sini terpaksa kita kena menjelaskan, ya, nun, ya, huruf nun. Nun. Okey. Tulisannya begini, nun. Kalau di garisannya begitu. Nombor 25. Nun, ya. Baik. Huruf nun ini kalau kita nak ejanya begini, nun, waw, nun, nun, gitu, nun. Maka sebutannya bunyi nun. Gitu. Nun. Ya. Kita teruskan. Kalau kita nak mengetahui dengan lebih jelas lagi di mana tempat keluar huruf ini, maka kita cuba matikan dia. Ya. Alif, fathah, nun, sukun. Alif, fathah, nun, sukun. Alif, fathah, nun, sukun. Bunyinya an. An. Kalau kita masih lagi kurang jelas di mana tempat keluar dia, kita syadahkan dia. Kita syadahkan dia. An-nun. An-nun. Ataupun an-nun. An-nun.
Sudah pasti apabila kita nak sebut huruf nun ini, mulut kita ni kena an-nun. Sebab ejaan dia pun dhammah. Ya, an-nun sudah pasti kena muncung. Kalau jangan kita silap faham pula. Dulu saya pernah bagi tahu, ya. Kita pernah bagi tahu kalau kita nak sebut huruf yang tebal ini, ya, yang isti'la ini, kita kena muncung macam sod, aus. Tapi nun, an-nun. Nun. Ya. An-nun. Satu perkara yang kita kena ingat, apabila kita sebut huruf nun, nun ni apabila dia disyadahkan, dia adalah dua huruf yang mana kita kena dengungkan dia. Yang sebelum ni mim. Mim. An-nun. Sebab makhraj huruf nun adalah di antara huruf yang berada di bibir. Sebab an-nun. An-nun. Nun. Gitu, ya. Baik. Baiklah. Huruf yang dah jelas, ya? Okey, boleh coba nanti, ya. Boleh coba kita bila kita sebut dia, kita kena bagi ada orang tengok kita ataupun kita sendiri di cermin. Kita sebut di cermin an-nun. An. Tapi bila dimatikan dia, an mana iaitu lidah kita, an lidah kita ni dia kena ke langit-langit di depan. An. Gitu, ya. Baik. Huruf yang ke-26, nun, waw. 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 Kalau kita matikan dia, aw. Kalau nun tadi, kalau kita mati dia, an. Tapi kalau waw, aw. Muncung terus, ya, bibir kita. Kalau baik, eja dia wawun. Gitu. Kalau nak eja huruf tu, waw. Wawun. Tapi kalau kita matikan, kira-kira kita daripada wawun tu jadi sebab ada alif ni dah kita sebut tu tak boleh tahu waw. Jangan kita sebut huruf waw, waw. Waw. Panjang sikit. Waw, ya. Jadi waw. Bila ada alif di huruf ni pun ada waw, huruf mat, ni pun huruf mat. Huruf mat ni pun huruf mat ni. Jadi dia kena panjang sikitlah. Kalau nun bukan nun, nun. Kalau waw bukan waw, waw. Kalau kita kata wa salah. Jangan kita kata wa. Huruf kalau orang tanya macam kita mengaji dulu lah. Siapalah, saya pun begitulah. Kalau kita kata wa, waw. Waw. Huruf apa ni? Waw. Tapi hati-hati sekarang ni kalau kita anak-anak yang belajar, ya. Anak-anak yang belajar kadang-kadang dia sebut huruf, dia kata huruf wa. Bukan ada dalam huruf hijaiyah ni huruf wa, tak ada. Apabila dibariskan barulah bunyi wa. Tapi huruf dia huruf waw. Ya. Baik. Kalau kita matikan dia, ya, alif fathah. Alif fathah ataupun hamzah fathah, ataupun alif fathah, waw sukun, aw. Bila sebut huruf waw, pastikan kita kena muncul mulut.
Matikan dia, ya. Bila matikan dia. Au. Ha. Jelas ya? Kalau kita syadahkan dia, baik, kita tengok. Kita matikan huruf waw. Waw. Matikan dia. Au. Ha. Okey. Bila kita syadahkan dia. Syadah ya. Syadah. Alif fathah. Waw syadah fathah. Ha. Hamzah fathah. Waw syadah fathah. Waw sukun. Au. Au. Wow. Sebab tu huruf waw ni huruf di bibir. Huruf yang bibir ni ya, waw, mim, nun. Ada empat huruf yang di bibir ni. Ya, waw, mim, nun. Hati-hati ya. Baik. Macam mana lagi? Mim, nun, waw, ha. Baik. Ini huruf ha ya. Ini huruf ha 27. Ha. Ya, ni. Ha. Jelas ya? Baik. Kalau kampung kalau di kampung ni masa saya mengaji, kalau orang kampung kata ha besar. Ha besar. Tapi kalau dalam bahasa Arab, ha ni nama ha marbutah. Ha ni. Bukan kira besar kecil. Tapi ada perbezaan. Ha. Kalau itu orang kampung kata ha. Ha tu bagi ha kecil, bukan ha kecil besar. Tapi masalahnya kalau ha ni bunyinya di kita mengeluh. Kat mana bunyinya? Haun. Ejanya gini. Ejanya. Haun. Haun. Ha. Matikan. Matikan keluar tempat keluarnya dia di dalam bawah kita rongga nah. Kalau rongga huruf mat ada ke bawah sikit. Nanti kita akan perjelaskan lagi sifatul huruf, makharijul huruf. Huruf-huruf ni mana detik tempat keluar dia. Ya, cuma dari segi pengenalan huruf ini kita kena bezakan sedikit. Satu huruf. Kalau kita sebutan huruf tu sendiri, huruf ni huruf apa? Macam ha ni huruf apa ni? Kalau orang kata huruf ha, nasib baik ha ni dia bunyi macam ha fathah. Ha fathah bunyi ha. Tapi huruf dia bukan ha. Kalau ejanya haun. Ha. Kenapa panjang? Kerana ada huruf mat alif. Ni huruf mat ni. Kenapa huruf waw panjang? Kerana huruf mat juga. Waw. Kalau dulu kita kata jim, bukan jim. Jimun. Jim. Kenapa panjang? Sebab jim ada ya. Ya. Baik. Baiklah. Ibu ayah, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, para pendengar, para penonton yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allah Taala. Jadi kita nak tahu juga ya, macam saya pesan ya, apabila satu huruf kita kena perjelaskan kepada orang. Huruf tu huruf dia yang asal yang ni. Bagaimana nak mengejar huruf tu sendiri? Kita nak ejar huruf tu sendiri, kita kena ejar dia betul-betul bagi tahu. Ya. Macam mana kita nak tahu tempat dia? Kita matikan dia, sukunkan dia. Dan nak jelaskan lagi, kita syadahkan dia. Ha-u. Ya. Ha. Baik, huruf yang terusnya, yang ke-28. Ha. Nun, waw, ha, lam, alif.
hamzah, ya. Okey. Kalau lam alif ni, yang lam alif ni, yang lam alif ni gini. Ya. Ataupun gini. Ni lam alif. Lam alif nama dia. Ni lam dan alif. Ya. Ni lam alif. Lam alif. Ya. Lam alif. Tapi lam kita dah belajar kan? Lam alif kita dah belajar kan? Sebab sebab kita nak bagi tahu lam ni lam alif mim, lam alif. Jadi huruf dia lam alif. Sebab satu lagi yang kadang-kadang orang tanya 28, 29 tu kenapa 28 ke 29? Sebab alif dengan hamzah sama fungsinya. Kalau kita nak membariskan dia, kita boleh guna alif fathah atau hamzah fathah. Huruf yang dua tapi sebenarnya satu. Ya. Sebab tu kita terus ke ya, 29 ni ya. Kita ke sinilah tinggi sedikit, ya. 29 ni nampak tak? Nampak ya? Nampak ya? Ya. Ya ni sekejap ya. Okey, ya ni begini, ya. Hurufnya gini. Ya. Ya. Kalau kita nak eja huruf ni gimana? Ya. Yaun. Ataupun ya. Kerana apa? Dia tak kata huruf ya. Kenapa kita tak kata ya? Huruf dia bukan ya. Ya. Sekitar sini keluarnya. Ya. Baik, kalau kita matikan dia, ai di depan. Ya. Kalau kita matikan dia, kita boleh tulis begitu ya. Kita tak buat alif, kita tak buat hamzah pun tak apa. Kalau alif fathah, ya sukun, alif fathah, ya sukun jadi ai. Ya, ai. Kalau matikan alif fathah ya sukun, ai. Kalau kita syaddahkan ayyaman. Gitu ya. Adik-adik, anak-anak ni yang budak kecil-kecil ni kena praktis. Kita sebab huruf ni bukan huruf asal kita ya. Asal huruf ni huruf Arab. Macam kita selalu dengar kita ni orang ajam ya. Orang ajam. Bila orang ajam ni bukan huruf kita yang sebenarnya. Huruf orang Arab ya. Nabi orang Arab ya. Jadi kita cobalah sedaya upaya kita guna sebutan yang betul ya. Jadi kita coba, bukan tak boleh. Apabila kita sentiasa praktiskan mulut kita huruf ni sebutan dengan betul, insya-Allah dia akan boleh. Kalau dia tak akan boleh pun, maka selepas kita belajar dia akan jadi elok daripada yang sebelumnya. Pasti, insya-Allah Allah akan bantu kita. Sebab tu kita anak-anak kecil-kecil ya, anak-anak ya, adik-adik ya, yang susah. Ada orang yang susah sebutan. Ada orang yang susah sebut huruf ra, huruf lam. Kalau dia susah sebut huruf ra, nanti dia akan susah sebut huruf lam. Begitu. Saya mengkaji anak-anak pelajar-pelajar, anak-anak yang belajar dengan saya. Saya tengok kalau budak ni susah sebut huruf lam, dia akan susah sebut huruf ra. Dua ni.
Dia susah. Tapi cuba lama-lama boleh, insya-Allah. Tidak ada satu orang pun yang sebut sebutan yang betul-betul huruf melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Baik. Jadi kita kena ingat, ya. Jadi sepanjang yang kita telah belajar ini, semua huruf yang kita belajar, ya. Alif atau hamzah, ya. Ba, ta, ya. Jim, ha, kha, ya. Dal, kemudian dal, ro, zai, sin, shin, ya. Sad, ya. Dad, po, ya. Kemudian za, kemudian ain, kemudian ghain, kemudian fa, kemudian qaf, kaf, kemudian lam, kemudian mim, kemudian nun, kemudian waw, kemudian ha, kemudian nampak, ya? Nampak kan? Waw, ha, kemudian lam alif, hamzah, kemudian ya. Aja. Ibu ayah, abang kakak, anak-anak, adik-adik, saudara pelajar, pendengar dan penonton yang dirahmati Allah sekalian. Daripada episod yang lepas dan episod yang ini kita telah belajar bagaimana kita nak sebutkan huruf-huruf hijaiyah dengan betul, yang elok, yang jelas, yang sebenar-benarnya kita kena sebut, ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai. Tengok mulut saya, ya. Zai, sin, shin, sad, bod, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam,
mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Okey. Minggu yang lalu, episod yang lalu, saya dah bagi tahu antara huruf yang lembut, istifal, yang nipis. Bukan yang lembut ya, yang nipis ataupun yang tebal. Ada 7 yang tebal ya. Baik. Kha, ya. Sad, dad, da, za, ghain, qaf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Huruf-huruf ini, huruf-huruf yang 7 ini, huruf yang 7 dinamakan isti'la. Ada 7 huruf. Bakinya 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ya. Kalau alam alif tu kita tak sebut, jadi 22 lah. 22-nya istifal. Huruf yang nipis. Sebutannya nipis. Kalau kita nak sebut huruf yang tebal, maka kita kena muncung ke depan. Misalnya dad, aus, sad, aus, po, po. Apa lagi? Ghin, au, kha, akh. Apa lagi? Qaf, po. Semuanya ke depan. Ya. Baik. Kalau huruf yang nipis, renyeh. Kalau di sini kita panggil renyeh. Macam senyum lah, renyeh. Ya. Nipis ya. Alif, ba, ta, sa, jim. Renyeh, jim. Walaupun dia kena tutup mulut, jim. Dia renyeh, tapi dia tutup mulut lah. Sebab apa? Sebab di akhir ejaan huruf jim adalah mim. Dia tutup mulut. Ha, dal, ad, zal, az, ro, or. Ro, au. Ro bukan di kalangan huruf yang tebal. Kenapa apabila sebutnya ro dan kalau kita matikan jadi au dimunculkan? Kerana didatangi dengan baris fathah atau dhammah. Huruf sebelum dia tu huruf fathah atau dhammah. Contoh ya. Contoh ya. Ra. Nampak? Ataupun okey, tarmihim. Ataupun tur.
silap. Ya. Ha. Tur. Ha. Kita sebut roh ni sebab roh mati. Roh mati, roh sukun. Tapi didatangi dengan huruf yang baris dhammah ataupun roh mati sebelum dengan huruf fathah, maka kita kena sebut dia muncung, tebal. Kerana didatangi. Okey. Atau dia sendiri. Ya. Contoh. Kita bagi contoh. Rubama. Okey. Ataupun Rabbuka. Rabbuka. Roh situ dia kena tebal kerana dia sendiri baris dhammah atau dia sendiri baris fathah atau dia mati sebelum dia huruf fathah atau dia mati sebelum dia huruf dhammah, dia kena tebal. Bila tebal, kena muncul mulut. Di sini ra. Sebab dia sendiri baris fathah. Ra kena muncul lah. Tapi dia bukan di kalangan huruf isti'la. Faham ya? Faham betul-betul ya? Ayah, ibu, adik-adik, kakak, anak pelajar kena faham betul-betul. Baik. Zai. Sin. Shin. Huruf nipis. Kena kenyeh. Ain. Ain. Atau ba. Kaf. Kaf kena kenyah juga. Tapi dia kena keluar angin sebab eja ada kaf alif fa kan. Kita dah belajar kan. Kita dah belajar eja huruf kaf. Kaf alif fa. Maka kena keluar angin. Sebutannya kaf. Kenyah tetap kena kenyah. Lam. Ini juga lam. Tutup mulut sebab lam alif mim. Lam. Okey. Mim. Kenyah juga. Oleh kerana mim ya mim, ada mim kan tutup mulut. Mim. Kenyah juga. Nun. Nun ni sebab dia nun huruf nipis juga. Nun. Tapi oleh kerana ada baris itu. Nun, nak eja nun ni kena nun dhammah. Bila dhammah ni kena muncul. Ya. Waw. Sopa juga. Waw pun huruf nipis sebenarnya di sini. Tetapi oleh kerana dia ada kena nak eja dia waw alif waw. Huruf waw sebut dia kena aw. Muncul. Ya. Baik. Ha. Ai. Ya. Hadirin pendengar, muslimin muslimat, adik abang kakak yang dimuliakan, itulah apabila kita nak sebut huruf-huruf ayah hijaiyah ni, kita kena sebutan dia kena bagi betul supaya nanti apabila kita belajar kalimah-kalimah Arab, nanti kita akan sebutnya dengan betul. Ya. Nanti saya belum masuk lagi dengan baris ya. Baris nak membunyikan dia tu kena gunakan baris. Ya. Contoh ya. Macam ni. Kalau kita tidak ada baris, kita nak bunyi macam mana? Ya. Itulah gunanya nanti kita akan belajar baris. Baris fathah, dia ada beberapa baris ya. Contoh ya, contoh. Kita bagi contoh. Di sini. Kita potong lagi. Baris. Baik, baris ya. Baris. Baik, kita letakkan satu barisan. Ini fathah. Ini namanya fathah. Fathah. Ini namanya kasroh. Ini namanya fathah ya. Fathah.
namanya ini namanya kasrah. Ini namanya dhammah. Ini namanya dhammah. Ya. Itu bunyinya fathah ni A, baris atas. Kalau kasrah baris bawah bunyi I. Kalau baris dhammah bunyi U. Kalau setengah-setengah guru-guru yang mengajar tu dia kata alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U. Hak ni dia kata atas, hak ni bawah, hak ni depan. Ya. Nanti kita akan belajar lagi, ya. Ini apabila fathah di baris 2. Ini namanya fathah fathatain. Fathatain namanya. Ini namanya kasratain. Kalau ini namanya dhammatain. Arab kata ya. Kalau fathah 1, fathah tain 2 fathah bunyi an. Kalau kasrah 1 bunyi i. Kalau dengan alif kasrah i. Alif kasrah kita guna ba lah. Kita guna ba. Ba. Bi. Ni ba. Ni bu. Kalau huruf tu kita belajar, huruf tu ba. Huruf tu ba, bukan ba. Bila dimasuk dengan fathah, barulah bunyi ba. Pendek. Ba. Kalau huruf tu ta, panjang, ta. Tapi bila dimasuk dengan alif, dengan fathah, bunyi ta. Ta. Asalnya ta. Ya. Okey. Kalau ta, ta. Ta. Ti. Tu. Baik. Kalau kasrah 1 baris di bawah. Tapi apabila 2 dia panggil kasratain. Tain ni 2 maksudnya. Macam tanah haram. Ya, 1 tanah haram. Tapi haramain jadi 2 tanah haram. Makkah, Madinah. Kasrah 1. Apabila kasratain 2 kasrah. Ya. Bunyinya kalau ba fathah, ba fathah, ba fathah, ba. Kalau ba fathatain, bunyi ban. Ya. Kalau ba kasrah kalau ba kasratain jadi bi, ba kasrah bi. Kalau ba kasratain bunyi bin. Ban, bin. Kalau ba dhammah ba dhammah. Jadi apabila dimasukkan dhammatain jadi bun.
ban, bin, bun. Asal Al-Quran masa datang pada Nabi SAW, ya, ditulis di atas pelepah tamar, ya, di atas kulit binatang, di atas daun-daun kering. Tetapi usaha siapa yang mengarang bagi dibukukan, dikitabkan? Di zaman Khalifah Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Siapa yang komiti Sayyidina Osman yang pandai menulis? Sayyidina Osman bagi tahu kepada Abul Aswad Ad-Dauli. Masya Allah. Kalau tidak kerana satu orang sahabat yang bernama Abul Aswad Ad-Dauli, maka kita pada hari ini kita tak tahu nak membaca apakah baris Quran ini. Kita tak tahu nak baca. Tetapi Masya Allah, usaha yang dibuat oleh Khalifah Osman radhiyallahu anhu dan juga komiti-komiti sahabat-sahabat yang lain, usaha bagaimana nak menyelamatkan Al-Quran sehingga akhir zaman. Bagaimana bagi anak-anak kita sendiri tahu membaca, usaha yang dibuat, yang ditulis oleh Abul Aswad Ad-Dauli. Masya Allah, tuan-tuan, hadirin, ibu, ayah, abang, kakak, saudara pendengar, penonton yang dimuliakan. Besarnya pahala yang diterima oleh mereka. Kerana apa? Mereka telah usahakan. Bagaimana kita nak sebut kalimah Al-Quran, kalimah firman Allah Ta'ala dengan betul. Dulu kalau tak ada baris, kita nak sebut macam mana? Tak ada baris, tak ada titik pun tak ada. Macam mana kita nak tulis? Bayangkan. Tetapi Allah ni Allah maha luas pengetahuannya. Allah Ta'ala maha mengetahui atas segala-galanya. Maka Allah Ta'ala jadikan orang-orang yang mana telah usaha dengan kehendak Allah Ta'ala telah wujudkan orang ini untuk nak menulis, nak menciptakan kaedah supaya kita akhir zaman, kita umat-umat yang kemudian dapat membaca Al-Quran yang betul, ya. Gitulah kita kena ingat perkara benda ini. Baik. Jadi jangan kita bagi tahu pada anak-anak kita, ibu ayah yang dimuliakan. Jangan kita beritahu pada anak kita, nak ni huruf apa nak? Ni huruf apa nak? Ni huruf ba. Tak apalah, sebab ba dengan fathah ni dibatahkan bunyi sama. Kalau kita kata huruf jim misalnya, jim, ya. Saya bagi contoh di sini, jim, ya, jim. Huruf jim. Kita bagi contoh huruf jim, ya. Jim. Jim. Baik. Anak tanya pada ibu, ibu, ayah, ini huruf apa ibu? Huruf ja. Salah. Ya, ini huruf jim. Macam mana yang kata ja? Jim, ini huruf jim. Huruf jim. Jimun, jim. Tapi ja tu bukan dia huruf ni. Dia apabila dipathahkan, baru bunyi ja, bunyi bukan huruf. Huruf jim. Ja begini. Bunyinya apabila difathahkan ja. Tetapi kita ajar huruf ja. Salah, ya. Baik, kita kata huruf apa lagi? Huruf kaf. Misal. Contoh yang kedua, huruf kaf. Huruf kaf. Ibu, ayah, ini huruf apa ibu? Ini huruf apa ibu? Huruf tu huruf ka. Huruf ka. Kita silap. Bukan huruf ka. Huruf kaf. Macam mana bunyi ka? Sebab dah difathahkan. Ejanya begini. Asalnya begini ejanya. Kaf. Kafun. Dah jadi begini. Ini baru ka. Kalau tanpa baris, huruf tu saja adalah huruf kaf. Kena betul. Kena bagi tahu. Walaupun kita ajar kira arti pada anak-anak kita,
anak pelajar kita kena bagi tahu sebab ini dah dimasukkan dengan baris fathah ini. Ya, ni kena faham. Kalau yang belum dimasuk baris, huruf tu sendiri, huruf kaf, huruf lam. Huruf lam misalnya, huruf lam. Begini. Huruf lam. Ni huruf lam. Lam. Ini bukan huruf la. Tapi bila anak ayah, ini huruf apa? Dia, ayah, ibu, ni huruf apa ini? Oh, nak tanya. Ini huruf la. Salah. Bukan huruf la, huruf lam. Macam mana bunyi la? Apabila dimasukkan baris. La. Dan kalau disambungkan 3 huruf. Badala. Ni bukan huruf badala. Huruf ba, huruf dal, huruf lam. Apabila difathahkan bunyinya badala. Bukan huruf ba, huruf da, huruf la. Salah. Ya, ni kena dipahamkan pada anak-anak kita. Jangan satu hari dia baca kalau ditanya ni huruf apa? Dia kata ni huruf ka. Ni huruf apa? Huruf ja. Ni huruf apa? Huruf la. Salah bukan itu ya. Jadi anak-anak ibu-ibu, ayah, kakak, abang, adik, muslimin muslimat, para penonton, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebab itulah saya mengambil kesempatan buat pengajian ini. Sepengajian saya telah saya korbankan masa saya mengaji untuk saya menerangkan balik kepada anak-anak untuk beritahu balik kepada kita, memahamkan semula. Kita jangan kita salah fahamkan anak-anak kita dari segi huruf ni. Kita kena bagi tahu pada huruf yang sebenar adalah huruf ni, lam, jim, kaf, yang lain seperti itulah, ra. Tapi jangan kita bagi tahu pada ni huruf ka, huruf ja, huruf la. Itu setelah dibariskan. Setelah dibariskan. Macam mana? Okey, boleh faham? Boleh faham apa yang saya terangkan. Jadi insya-Allah untuk kalau ini sebelum dimasukkan syadah ya, baru fathah, kasrah, dhammah, fathatain, kasratain ni, kasratain, dan dhammahtain. Nanti ada lagi nanti ya. Yang ini ada lagi yang ini ya, syaddah, fathatain, syaddah, kasratain, syaddah, dhammatain. Okey. Kalau sana saja fathah, kasrah, dhamma, ja, ji, ju, jan, jin, jun. Ini syaddah pula macam mana? Kalau ada huruf lain sebelum dia, ta fathah, ba syaddah fathatain. Contoh ya, contoh. Ta fathah, ba syaddah fathatain, jadi tabban. Fathatain kan bunyi an. Kalau kasrah pula, ta kasrah, ba syaddah kasratain. Ta kasrah, ba syaddah kasratain, jadi tibbin. Ya. Ataupun kalau dhammah tain pula, syaddah dhammatain, ta dhammah,
Ba syadah dhamatin. Tubun. Dia ada syadah. Tubun. Jadi kalau dia disyadahkan, ditekankan, tubun. Ya. Kalau kata tak masuk syadah, taban. Ni, kalau tidak ada syadah ni, taban. Bila dia bersyadah, taban. Ya. Jadi kalau tak bersyadah, tibin. Kalau tak bersyadah, tibin. Dia tekan sikit. Tibin. Ya. Kalau tak bersyadah, tubun. Tapi apabila dia bersyadah, tubun. Tekan. Syadah ni kita kena tekan. Tekan dia. Itulah. Hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, ayah, ibu, adik, kakak, anak-anak, pelajar-pelajar yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan penerangan yang saya berikan pada tadi, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberi pengajian bagi kemudahan pada kita. Setelah kita belajar menyebut huruf-huruf dengan betul, mudah-mudahan kita dapat sebut kalimah Arab dengan betul. Tempat keluar huruf kita dapat sempurnakan dia, insya-Allah ya. Jadi sebelum saya mengakhiri majlis program ini, pengajian ini, saya ingin sekali lagi mengumumkan bahwasanya Masjid Al-Amin, Masjid Al-Amin ini, Al-Amin Sungai Layar, memerlukan dana untuk membeli dan menambah pulih tanah untuk dijadikan kubur, wakaf kubur dan wakaf am. Untuk am ni untuk bangunan kita akan buat dewan di atas tanah wakaf ni, dan sebahagiannya itu untuk wakaf kubur saja. Alhamdulillah, saya dengan ini mengucapkan ribuan terima kasih, syukur pada Allah Ta'ala kerana di atas sumbangan daripada orang-orang ramai yang setelah saya buat pengajian online ini, sambil mengajak diri saya sendiri dan juga muslimin, muslimat, hadirin, hadirat di seluruh siapa saja yang mendengar pengajian ini, saya mengajak untuk membuat sumbangan dana tadi. Alhamdulillah, sehingga setakat ini selama 3 hari kita running program ini, masya-Allah, kutipan kita telah mendapat sebanyak RM15,000. Alhamdulillah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan terima apa yang telah kita sumbangkan untuk agama Allah. Ya. Moga-moga Allah terima apa yang kita sumbangkan dan Allah Ta'ala berkatkan apa yang ditinggalkan kepada kita. Ya, masa kita hidup inilah kita menginfakkan harta kita ke jalan Allah Ta'ala, kita hantar ke syurga. Nanti apabila kita kembali pada Allah SWT, maka kita akan kutip hasilnya yang kita telah korbankan semasa kita hidup di dunia ini. Karena apa? Benda-benda amalan kita inilah yang mana sedekah jariah kita dan amalan-amalan kebajikan lain akan memberatkan timbangan amalan kita untuk kita petik di akhirat kelak. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan beri taufik hidayah pada saya dan kepada kita semua dan semua sekalian yang mendengar ni. Maka sekalian sumbangan yang mana yang hadirin hadirat muslimin, tuan-tuan yang mendengar ni nak buat nifak, maka bolehlah kita salurkan ke akaun Bank Agro Bank Masjid Al-Amin Sungai Layar yang tertera di kaca TV ini, insya-Allah. Hantar ke Agro Bank Masjid Al-Amin Sungai Layar, insya-Allah ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan terima setiap apa yang telah kita sumbangkan untuk agama Allah Ta'ala. Maka dengan itu saya mengucapkan terima kasih, syukur pada Allah Ta'ala, dan marilah sama-sama kita mendoakan semoga
Allah Ta'ala akan beri kejayaan kepada kita, memberkati kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat kelak. Sekianlah saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, saya Haji Ibrahim bin Ahmad, Imam Masjid Al-Amin, Sungai Layar, Sungai Petani, Kedah. Saya berdiri di sini di tapak tanah wakaf kubur yang telah diusahakan oleh Masjid Al-Amin, Jawatankuasa Qaryah, menerangkan kepada tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid kami sebenarnya sekarang ini sedang memerlukan satu tapak perkuburan yang baru, kerana perkuburan tanah Islam yang ada sekarang, yang sedia ada, hanya tinggal 5% saja untuk diisi dengan jenazah. Maka keadaan begini telah menyebabkan kami ahli Jawatankuasa Masjid Al-Amin Sungai Layar dan memohon sumbangan orang ramai membeli tanah wakaf yang ini yang seluasnya adalah 227,158 kaki persegi, yang mana hadirin sidang pendengar yang dimuliakan, asal tanah kubur tanah ini adalah tanah mendang yang terbiar. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kawasan telah ditambun hanya sekadar 2/5 daripada keluasan tanah keseluruhannya. Jadi besar lagi baki di sebelah kanan saya sana. Dan setakat ini masjid memerlukan sebanyak 2.5 juta ringgit Malaysia, kerana setakat ini masjid hanya mampu mengumpul sumbangan orang ramai sebanyak 700,000 ringgit. Makalah kami memerlukan lagi dana yang banyak lagi untuk menyiapkan pagarnya, untuk menyiapkan tambunkan bahagian yang hutan sana, kemudian tambunkan lagi bahagian hutan yang sebelah kanan saya di sana. Jadi kalaulah kita dapat menyumbangkan harta kita di jalan Allah SWT, maka mudah lagi untuk kita nak sambungkan kerja ini dengan cepat lagi. Jadi Allah SWT sendiri berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala adalah seperti sebiji benih yang mengeluarkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai tadi terdapat 100 biji. Allah SWT melipat gandakan kepada siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha luas rahmat dan Maha mengetahui. Setiap sumbangan daripada orang ramai yang ingin bersedekah dan infakkan, bolehlah salurkan ke dalam akaun Agrobank Masjid yang tertera di sini. Saya bagi pihak Masjid Al-Amin Sungai Layar mengucapkan ribuan terima kasih di atas sumbangan yang telah diberikan sebanyak 700,000 ringgit Malaysia. Setakat ini telah kita dapat kumpulkan, dapat membangunkan tanah ini daripada asal sampai begini. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberkati harta kita yang telah kita infakkan di jalan Allah SWT. Dengan kita menyumbangkan harta jalan Allah SWT ini dapat memberatkan timbangan amalan kita di akhirat kelak. Semoga Allah SWT akan memberkati kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.